Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan, kita buka majlis kita dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المنكز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم
وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di waktu duha ni Allah telah pilih kita sama-sama untuk hadir ke majlis ilmu, yang mana kita akan meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab Qalbun Salim, kitab syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati. Tajuk kita sambungan daripada yang lepas, iaitu bab yang ke-9, ujub. Yang ke-ujub, riak. Riak. Apa mana riak? Riak ni menunjuk-nunjuk, melakukan ibadat atau amal kebajikan dengan niat mendapat kedudukan, dapat pujian daripada manusia, ataupun menunjuk-nunjuk melakukan satu amal ibadat kebajikan atas tujuan untuk mendapat kedudukan di hati manusia. 304 riak, sifat yang dicela dan haram dengan ijma'. Riak ni adalah salah satu daripada sifat yang dicela, ataupun disebut, kalau kita belajar dalam tasawuf ni, dia ada 10 sifat yang tercela ataupun dinamakan sifat mazmumah, dan 10 sifat yang dipuji, iaitu sifat mahmudah. Mahmud ni terpuji, Mahmud, Muhammad. Mazmumah ni dicela. Jadi sifat yang dipuji ni kena ada, sifat yang dicela ni kalau ada dalam hati kita kena buang. Jadi kita ni tak tahu sesama kita ni, kita muhasabah diri kita sendirilah, ada tidak sifat ni. Kalau ada, buang. Tak ada, alhamdulillah. Kemudian masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Jadi riak sifat yang dicela dan haram dengan ijma'. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Kata pengarang kitab ni, riak sifat yang dicela dan haram dengan ijma'. Maknanya seluruh ulama' mengatakan bahawa riak ni hukum dia haram. Haram ni apa? Haram ni benda yang kalau kita buat berdosa, kita tinggalkan dapat pahala. Kita buat berdosa, kita tinggalkan kerana kita mengetahui bahawa hukum dia haram, maka dapat pahala. Ia dinamakan juga syirik kecil. Syirik ni ada dua, satu syirik besar, satu syirik kecil. Syirik besar ni syirik menyembah berhala, menyembah selain Allah. Nampak, orang pun nampak, semua orang nampak. Tapi syirik kecil ni dia, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tersembunyi dalam hati kita tu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaan besar bagi orang yang solat, celaka, binasa bagi orang yang solat. Tapi ayat ni tak boleh berhenti kat situ je, dia sambung lagi, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solat, juga bagi orang yang berkeadaan riak
dalam ibadah dan bawaannya. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka keadaan lalai semayang. Kadang-kadang sampai ujung waktu pun belum semayang lagi, lalai. Kadang-kadang semayang dia tidak menyempurnakan rukun dengan sempurna. Kadang-kadang sampai tertinggal rukun. Lebih hina lagi kita ni, aduh kesian, lebih hinanya kita ni, kadang-kadang sampai semayang pun kadang-kadang terlupa rakaat. Sebab apa? Kadang-kadang kita hayal kan, semayang hayal, kadang terlupa Allah. Salahnya rasa kan, terlupa tu kadang-kadang tu lah. Dalam ayat lain, ni dia punya nota kaki tu. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala melarang syirik dalam ibadah kepadanya. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka sesiapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Siapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, mana kita pasti akan bertemu kan? Tapi kita nak bertemu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan diampunkan dosa, dalam keadaan bersih, dalam keadaan kita buat ibadat selama ni memang lillahi ta'ala. Maka siapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Apa dia amal soleh? Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita ni semua rugi kecuali orang yang beriman. Orang beriman tak rugilah sebab dia beriman. Tetapi kalau beriman tapi tak ada amal soleh, amal soleh ni lah yang kalau kita kata makna iman tu, tasdik bil qalbi, kita tasdik dalam hati kita, takrir bil lisan, kita kata kita beriman, wal jawarih bil amal, amal kita mana? Kalau kita kata baru sempurna iman kita kata beriman, lidah pun cakap beriman, hati beriman, tapi mana bukti? Tunjukkan dengan amal kita kan? Jadi amal-amal yang kita nak tunjukkan tu pasti untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana untuk mendapat pangkat di sisi manusia. Jadi apa dia amal soleh? Semayang kan? Baca Quran, zikir, selawat, sedekah kan? Buat baik dengan binatang, apa segala amal-amal baik itu, semua amal soleh. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, amal soleh. Amal soleh ni banyak lah kan? Jadi siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia kerjakan amal soleh. Buat amal soleh. Semua manusia akan binasa kecuali orang beriman. Orang beriman pun akan binasa juga kecuali orang yang beriman, dia mesti ada ilmu. Orang berilmu pun binasa juga kalau dia tidak beramal dengan ilmu dia. Orang beramal pun binasa juga kalau dia beramal tetapi tidak ikhlas. Akhirnya ikhlas. Kalau beriman semata-mata tak ada juga, tak sempurna lagi. Beriman, ilmu pun kena amal kena ikhlas kena mujahadah. Dan janganlah dia mempersekutukan siapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Dia sekutu, ada share pula, kongsi kan? Di ibadah kerana Allah, lepas tu ada juga kerana manusia. Buatlah sembahyang kerana Allah, tapi itulah buat juga orang nak tengok ni, orang taman kita tengok ni, rumah nak kenduri ni, tak lama rumah nak kenduri ni, tak datang kan orang, tak datang kan orang, tak datang rumah kita nak kenduri kan. Jadi apalah alang-alang nak kenduri ni, saya datang buat ibadat dapat pahala kan. Lepas tu orang pun sebab kita nak panggil orang ni, nanti bila dah kenduri tak apa dah, saya tak datang pun tak apa dah. Kan ada jenis macam ni. Kita punyalah seronok kan, alhamdulillah dah nampak dah muka datang kan. Tapi kalau kerana Allah semata-mata tak apa. Takut kita ni kan sekarang, ini bukan kita nak baca orang, kita baca diri kita lah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dia, sesiapa yang menghendaki faedah akhirat, kami akan tambahi pada faedah yang dikehendakinya, dan siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat kelak. Kalau dia buat untuk tujuan dunia, Allah bagi, tetapi dia tidak ada dapat pun manfaat dari apa yang dia buat kat dunia tu di akhirat nanti. Tapi kalau kita buat atas tujuan akhirat, maka Allah tambahkan, faedah dia dikehendaki. Apa yang kita nak faedah di akhirat, ganjaran syurga Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau nak dunia, dapat dunia je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar wa huwa riya." Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti antara perkara-perkara yang aku takut kepada kamu ialah syirik kecil. Asyirkus asghar, iaitu riya. Jadi Nabi takut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut antara perkara-perkara yang aku takut, Nabi takut, kan? Tapi antara perkara-perkara yang Nabi takut, perbuatan-perbuatan yang Nabi takut kita buat, tapi Nabi paling takut sekali, iaitu syirik kecil. Iaitu apa dia? Wahwa riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah lil mura'ina iza jazallahu an-nas bi a'malihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang yang menunjuk-nunjuk amalan mereka supaya dipuji orang lain ketika Allah membalas manusia terhadap amalan-amalan mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu tunjukkan amalan kamu kepada mereka ketika di dunia, lihatlah apakah kamu mendapat balasan daripada mereka. Kan, kita nak tuntut pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tahu apa yang kita buat kat dunia ni. Sebenarnya amalan yang kita buat ni Allah tahu, bukan untuk Allah, bukan nak dapat redha Allah, tapi kerana manusia. Maka Allah perintahkan kita, pergilah minta pahala dekat. Pergi minta. Dulu buat kerana apa? Dia buat dulu kerana orang taman. Pergi minta pahala kat dia orang. Dulu buat rajin, nampak rajin sangat semayang tu kerana apa? Sebab ni apa, segan mak mentua. Pergi minta pahala kat mak mentua. Dan mendapatkan ketenangan, macam pengalaman sendiri, bila kita berada dalam keadaan macam ni, hati kita rasa tenang. Adakah itu boleh dikatakan macam syirik kecil ke Ustaz? Dia syirik ni kait dengan, bukan syirik kecil ni, maknanya kita buat satu amal kerana manusia. Syirik tu maknanya berkongsi. Syirik, orang buka syarikat ni, dia bukan seorang-seorang. Syarikat ni dia berkongsi. Syarikat syirik maknanya berkongsi. Dia amal kerana Allah, amal kerana sesuatu yang lain. Jadi dia buat sesuatu, dia baca Quran dia rasa tenang. Itu tak syirik kan? Kita rasa maksudnya mana Ustaz, macam ni, satu Tuhan, Allah, satu lagi manusia, amalan. Jadi adakah kita ada dua perkongsian ni, antara kita rasa majlis tu menenangkan kita dengan kita buat kosong semata-mata kerana Allah. Jadi adakah itu dipanggil syirik atau ada perlagaan kat sini? Syirik ni kalau kita kerana Allah, kerana manusia.
Macam kalau orang kata, kalau kita nak tenang, baca Quran. Kita baca Quran, dapat ketenangan, kan? Adakah bila kita hati tak tenang, kita baca Quran? Baca Quran lah supaya hati kita tenang. Tenang baca Quran. Adakah itu syirik? Bukan, kan? Syirik ni, syirik kecil ni, dia kerana Allah dan kerana untuk yang dikatakan riak tadi, melakukan kebaikan, amal kebajikan kerana mendapat pujian ataupun mendapat manfaat daripada manusia. Itu dia punya maksud. Kita tengok daripada mula. Riak melakukan ibadat atau kebajikan dengan niat mendapat kedudukan di hati manusia. Dia nak dapat kedudukan di hati manusia. Nak dapat redha Allah. Dapat redha Allah ni nak dapat kedudukan daripada Allah. Lepas tu nak dapat kedudukan di hati manusia. Kita semayang kerana Allah, tapi dalam pada masa yang sama kita berkongsi pula. Kerana apa? Kerana nak dapat pujian daripada pengerusi surau. Kerana apa? Biar orang kata bagus dia ni. Ni memang orang jemaah kita ni bagus. Tapi dalam masa yang sama, dalam pada yang sama, kita kata kerana Allah. Tapi masa yang sama ada share pula. Jadi benda tu kita kena istighfar lah. Kita kena istighfar, astagfirullahalazim. Kita betulkan balik, niat betulkan balik. Bukan suruh kita hanyut dalam keadaan kita. Jadi sebab tu Nabi kata perkara yang Nabi takut syirik kecil. Jadi sebab tu kita kena tahu, kan? Kalau tidak nanti kita jadi macam, yalah, kadang-kadang mungkin berlaku juga. Mungkin berlaku. Dah halang-halang kita ni kencing manis, kan? Jadi dah halang-halang kencing manis. Puasa tu, kita puasa kerana Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama dah halang-halang ni. Doktor pun, doktor suruh, kan? Kita ada dah doktor suruh diet, contoh kan, Haji ni kena diet, dah halang-halang doktor suruh diet, baik aku puasa. Jadi benda tu dah jadi dua. Dah halang-halang aku bayar cukai pendapatan, baik aku tak payah bayar cukai pendapatan, baik aku lari daripada pendapatan bayar zakat, contohnya, kan? Dia dah jadi macam tak bersih lah, tak mutlak kerana Allah, kan? Jadi benda tu kita kena clearkan lah. Astagfirullahaladzim. Betulkan balik. Itu niat, kan? Betulkan balik niat, perbetulkan niat. Kita punya iman pun boleh diperbarui, kan? Dengan la ilaha illallah kita baru. Ini niat kita. Kita dah tahu, salah ni, tersasar. Allah firman pada hari kiamat, dulu buat amal menunjuk-nunjuk untuk dipuji orang. Kau puasa tu bukan puasa tu bukan sebab aku, kan? Sebab doktor yang suruh kau puasa, kan? Sebab doktor suruh kau diet. Jadi bolehlah kita nak puasalah, tak ada masalah. Nak buat amal ibadat, buatlah, tak ada masalah. Cuma niat kita tu betul balik. Astagfirullahalazim. Macam mana? Tu dia makom, dia bawa dalam bab ikhlas pula, kan? Makom ikhlas ni ada yang dia buat ibadat betul-betul, dia tak memandang pada syurga, pada neraka. Itu Allah Ta'ala punya urusan. Yang penting aku buat ni Allah redha. Satu. Tapi ada yang makom kanak-kanak sikit, makom budak-budak sikit. Besar ni tuan-tuan, rugi tak buat ni tuan-tuan, besar ganjaran dia, kan? Jadi dia melakukan tu, kan ada dia beri contoh, baca surah Al-Waqiah tu, rezeki, murah rezeki. Jadi kita melakukan ibadat tu, tapi masih lagi dalam makom ikhlas lagi, tapi dia rendah lah, kan? Tapi dia yang terkeluar daripada tu, buat nanti orang, kau jangan kenduri seorang tak datang. Jadi itu terkeluar lah.
Pergilah kamu kepada orang yang kamu tunjukkan amal kamu kepada mereka ketika di dunia dahulu. Lihatlah apakah kamu mendapat balasan daripada mereka. Ia maksud mereka tidak dapat membalas amal ibadat kamu. Tak dapat. Yang kita buat kerana nak menunjuk-nunjuk kan. Kadang-kadang mungkin ada juga kan, kita dah lama kita tak campur masyarakat. Dah lama tak datang surau. Contoh kan, tak lama tak datang. Lepas tu, lama tak datang. Sokan orang kata kan. Sokan kat orang. Jadi maknanya kita niat kita tu sukan kat orang. Nanti orang kata apa kan, duduk sini dah kami lama. Jadi maknanya lepas tu ada pula setan pula bisik. Alah kalau kau pergi sebab nanti takut orang kata macam-macam, tak payah pergi, tak ada ikhlas. Jadi dia ajak pula kita terus istiqomah juga sampailah benda tu. Kadang-kadang iblis kata pada kontak ni baik tak pergi kan. Dia suruh pula kita lawan lagi sampailah hadirnya, hilangnya riak, hadirnya ikhlas. Setengah orang macam tu kan. Dalam mereka mana tadi? Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha haramal jannah ala kulli mura'in." Sesiapa, mana maksud dia? Tak ada. Sesungguhnya innallaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan syurga ke atas tiap-tiap orang yang riak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan riak boleh menghapuskan pahala amal kebajikan. Ya ayyuhalladzi, ini masih lagi dalam nota kaki. Dia 288 tu, 304 tu sambungan dia 306. Masih lagi poin nota kaki. Nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan riak boleh menghapuskan pahala amal kebajikan. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan menyebut-nyebut. Kalau sudah sedekah senyap dah, jangan sebut-sebut. Tidak, nanti rosak pahala, tak dapat pahala, dan menyakiti perasaan si penerima. Saya minta muka kau, dah bagi tapi sakitkan hati orang tu. Seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana riak kepada manusia. Kalau saya tak tolong kau ni, dah bagi, dah lah, sebut-sebut dah tu kan. Dan tidak beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maka bandingan orang itu ialah batu licin yang ada di tanah, ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan, lalu ditinggalkannya bersih. Licin. Mereka tidak mendapat sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir. Al-Baqarah surah yang kedua 264. Macam batu ada tanah kan? Umpama macam kita buat amal, adalah pahala. Tiba-tiba kita pun cerita dengan orang kan? Cerita dengan orang, maka umpama macam air hujan menimpa batu tu, selut-selut atas batu tadi, habis licin. Pahala tadi baru nak dapat, baru nak disimpan dalam peti simpanan pahala, baru nak naik, tiba-tiba merebus jatuh. Riak juga boleh menambahkan kesesatan seseorang. Firman Allah, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman, sedang mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri dan mereka tidak menyedarinya. Kita buat tu konon bukan kerana Allah, kerana nak perdayalah, tapi Allah Maha mengetahui. Sedangkan kita memperdayakan diri kita sendiri dan mereka tidak menyedarinya. Dalam hati mereka terdapat penyakit syak dan hasad dengki, maka Allah tambah lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta. Mereka berdusta. Dalam hati lain, kan, amal tu lain, hati tu lain. Allah tahu. Jadi betul kan niat betul. Tarik nafas, betulkan balik niat. Betulkan balik niat. Benda ni berlaku kat kita kan, macam-macam berlaku semua. Oh ni dia punya tu. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha ramal jannata ala kulli mara'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga ke atas setiap orang yang riak. Riwayat Abu Nu'aim dan Abu Dailami. Ad-Dailami, beliau ialah Hafiz Abu Suja' Shirawayh Ad-Dailami Al-Hamzani, lahir di Asbahan, Baghdad pada tahun 445 Hijrah dan meninggal pada 19 Rajab tahun 509 Hijrah. Kitabnya yang paling terkenal ialah Al-Firdaus. Mengharamkan di sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menghalang dan tidak memberikan masuk syurga kepada mereka. Allah haramkan ke atas syurga ke atas orang yang riak. Ialah Allah haramkan, Allah halang dia masuk dalam syurga kerana ada sifat riak. Ialah dia tak ada pahala. Dan bila dia buat selama ni, berperang pun bukan kerana, kan, baru ni hadis yang lepas dia berperang, dia kata dia berperang fi sabilillah, mempertahan agama Allah. Allah kata dusta. Kalau perang sampai kau mati, dalam hati kau nakkan supaya orang puji, mengatakan kau ni satu orang yang berani. Oh, ini orang berani, dan orang pun semua kata kau ni orang yang berani. Kata kan, kita ada satu orang yang pendekar kita yang gugur syahid, orang pun puji. Itu yang kau nak. Dia dah mati dah, kan? Jadi Allah Maha mengetahui. Datang, ya aku dulu diberikan harta, dan dengan harta tu aku dah infak, macam-macam aku infak. Bohong. Memang kau infak, tapi tujuan kau infak tu supaya orang kata kau ni pemurah, betul tak? Tak mengaku macam mana pun Allah Ta'ala Maha tak boleh lari je. Jadi macam kita tak boleh lari je. Jadi nak tak nak, ikutlah sebagaimana yang diajar, yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat-sifat tu. Perbetulkan balik niat kita. Innamal a'malu binniyah. Satu tu berdasarkan niat. Betul ke kita puasa kerana Allah? Betul ke kita sedekah kerana Allah? Betul ke kita, kan, ibadat kerana Allah? Betul ke kita yang selama ni kita melakukan amal-amal soleh kerana Allah? Ataupun ada tersembunyi di sebalik itu, kan, kerana sesuatu. Kalau itulah cerita dia, betul kan balik, kan? Jadi kitab tasawuf ni dia nak membetulkan diri kita. Kita baca kitab ni dia membetulkan kita semua, dia betulkan kita, bukan kita nak betulkan orang. Kita nak betulkan orang ni, kita tak boleh nak betulkan orang. Kita pun tak tahu apa yang terkandung dalam hati orang tu. Yang tahu kita je, hati kita ni kita tahu, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita. Walaupun muka senyum, kan, senyum betul, saya Mama betul tengok muka senyum, hati baik betul, kan? Tapi dalam hati dia tak tahu. Terdapat 290. Terdapat ni daripada Sayyidina Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rihul jannah yujadu min
masirati khamsimi'ati amin wa la yajiduha min talabid dunya bi'amalil akhirah. Bau syurga boleh dicium sejauh perjalanan 500 tahun. Syurga tu dia punya bau dia tu dah boleh dihidu. Dia punya bau syurga tu 500 tahun punya perjalanan dah boleh bau. Hebat tak hebat? 500 tahun perjalanan kat dunia ni kita berjalan. Mana ada 500 tahun punya berjalan? Kalau jalan kaki pergi Amerika pun rasa tak sampai tak. Ni 500 tahun. Punyalah jauh. Tapi bau syurga tu dah dapat dihidu. Dan orang yang inginkan kemasyhuran dunia dengan amalan akhirat tidak akan menciumnya. Tak dapat cium bau syurga. Kalau kata tak dapat cium bau syurga, masuk lagilah kan. Jadi bau syurga tu 500 tahun punya perjalanan dah. Dan orang yang inginkan kemasyhuran dunia dengan amalan akhirat tidak akan menciumnya. Terdapat beberapa hadis lain yang berkaitan dengan bahayanya riak. Termasuk pertama, ditakutkan Nabi jika berlaku kepada umat. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Dajjal ni satu fitnah yang besar. Takut. Nabi pun takut kita ni dengan fitnah Dajjal, kan? Takut kita ni nanti bila sampai dengan zaman Dajjal, kita ni tak termampu. Sebab tu kita minta doa supaya jangan kita bertemu dengan zaman Dajjal tu. Serban atas kepala pun boleh jadi boleh jadi pengikut Dajjal. Belajar tauhid macam mana pun, sebab tu takut. Nak mengelak daripada fitnah Dajjal ni, bacalah setiap hari jadi amalan kita, kan? Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 ataupun ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Faqala asyirkul khafi ayyakuma rajula yusalli fayuzayyinu salatu lima yara min nazari rajulin. Maukah kamu semua aku beritahu sesuatu yang lebih aku takut di sisiku ke atas kamu daripada Al-Masihud Dajjal? Nak tak? Aku beritahu kepadaku, Nabi kata, sesuatu yang aku lebih takut daripada fitnah Dajjal. Dia berkata, kami berkata, bahkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, itulah syirik yang tersembunyi, iaitu seorang solat lalu dia memperelokkan solatnya kerana ada orang lain yang memerhatikan solatnya. Kalau semayang kat rumah tu, tapi dia semayang sebab dia tahu ada orang perhatikan. Jadi yang itulah kita nak betulkan, kan? Kalau orang tak tengok, kami laju, kan? Kalau orang tak tengok, kami laju. Kalau kat rumah tu, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, 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 Rabbana atina fid dunya. Kalau tempat orang tengok tu, main Astaghfirullahalazim, nangis-nangis. Seorang-seorang tak pernah nangis pun. Jadi, maukah kamu semua aku beritahu satu yang lebih aku takut di sisiku kerana kamu, atas kamu daripada Masih Dajjal? Dia berkata, kami berkata, bahkan ya Rasulullah. Rasulullah berkata, itulah syirik yang tersembunyi, iaitu seorang solat lalu dia memperelokkan solatnya kerana ada orang lain yang memerhatikan solatnya. Alah, benda ni manusia macam itulah, kan?
Bila kita baca kitab ni takut, maksudnya kena kat diri kita. Yo. Jadi kita betulkan niat kita. Ada orang ke, tak ada orang ke, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke. Kesian kadang-kadang orang ni kan, bila tak ada jawatan dia merajuk. Saya sebab apa, banyak saya mengajar masjid-masjid yang orang jemput saya dulu orang lain kan? Dia jemput saya dulu orang lain. Tapi bila dia dalam sistem yang baru, lepas mesyuarat agung tu, dia tak jadi apa-apa dah. Dia pun dah tak ada. Saya pun lah, saya datang masjid dia dulu orang lain yang jemput kan? Tapi yang jemput saya dah tak ada. Dia sebab dia tak ada ni lah, orang dah tak pilih, tak ada jawatan. Habis selama ni yang nampak semangat kan, membangunkan masjid tu, bersemangat buat program-program, teruskanlah walaupun dah tak ada jawatan. Boleh. Orang tak nak kat kita gitu kan. Bukan tak nak, Allah nak kan. Bilal sama juga. Siap. Banyak tempat-tempat yang mana lain lah air ni. Orang buat air dah lain. Yang ni siap lain. Siap dulu. Siap dulu dah tak ni lah. Habis tak datang dah. Tak datang dah. Tu yang saya kesian tu, tak nampak langsung dah muka. Kesian. Jadi maknanya kita janganlah macam tu kan. Jawatan ke, tak ada jawatan ke, nombor 1 ke, nombor 2 ke. Betulkan niat kita. Aku buat kerana Allah. Buat kerana Allah ya. Dia menerangkan riak ni, kita melakukan kerana Allah, kita buat sesuatu kerana manusia, riak. Kita meninggalkan sesuatu ibadah amal yang kita buat kerana manusia juga ibadah riak. Kita meninggalkan solat berjemaah kerana manusia. Kerana apa? Kerana orang tak suka kita kan? Jadi kita meninggalkan sesuatu tu kerana manusia pun riak juga. Kedua, bahaya besar pada riak. Daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min harsil mar'i ala mali wasyarafi fi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan kambing lebih rosak daripada tamaknya seorang kepada harta dan kedudukan agamanya. Kadang-kadang bahaya riak ni sebab kadang-kadang dia nak mendapatkan sesuatu dunia kerana tamak kepada harta, kemuliaan, nakkan pangkat dan kedudukan boleh menyebabkan riak yang boleh menyebabkan agama seorang itu tercela ataupun rosak. Yang inilah banyak ni yang apa yang saya cakap tadi. Bila tak ada jawatan, tak ada dah. Bila tak jadi Bilal, tak ada dah. Bila tak jadi siap, tak ada dah. Tak nampak dah muka. Habis selama ni yang 10 tahun kau jadi orang ahli jemaah ni, kerana apa? Kerana Allah. Habis kerana apa sekarang ni tak nak? Orang tak suka. Apa dah pula? Orang pula Allah suka. Dan tak ada. Saya tak kira. Saya pada prinsip. Tak lantak kau lah Tak, tapi kita sebab tu diterangkan. Sayang tu riak tu kan, riak. Kita buat kerana Allah. Orang suka, orang tak suka, kita kerana Allah. Betulkan balik niat. Layan manusia memang sampai sudah lah. Kan? Tidak mendapat kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang riak tidak akan mendapat ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Betul kan memang semua ustaz-ustaz ke, saya sendiri pun kawan-kawan sama je. Bila baca ni kawan-kawan saya pun ustaz, bila baca dia tu Allahu akbar. Kadang-kadang kita kadang-kadang kan manusia ni kadang hati tu
Iblis dia memang, Iblis ni dia peringkat orang tua ni, dia nak halang kata, Ji jangan semayang, Ji jangan semayang, jangan semayang, musim-musim hujan jangan semayang, tidur. Tak ada, kita ni bab ni kita dah buat kan, alhamdulillah. Tapi dia kacau kita melalui sifat-sifat ni, supaya ada dengki, ada riak, ada wujud, supaya biarlah buatlah kau ponek-ponek, tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Dia tidak mendapat ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya yang ditakuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi risau kita ni sebab Nabi nak kita sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Jadi Nabi takut ada umat baginda Nabi yang tak masuk syurga. Walaupun Nabi SAW diberi kelebihan, iaitu diberi syafaat yang terbesar yang kita doa lepas azan tu, kurniakanlah kepada baginda syafaat yang tertinggi yang telah kau janjikan. Apa dia? Iaitu syafaat yang terbesar Allah janjikan kepada baginda Nabi SAW, iaitu Nabi diberi kelebihan boleh mengeluarkan umat-umat baginda daripada neraka masuk ke dalam syurga. Tapi kalau ada ni, lambat nak cuci tu. Kita kalau boleh tak nak langsung merasa bagaimana deritanya masuk dalam neraka kan. Kalau boleh kita nak syafaat yang awal-awal tu, yang mana masuk syurga tanpa hisab. Jadi syurga riak ni yang Nabi risau, takut ni lah ni. Takut kita buat, umat Nabi buat, tapi tak dapat pahala di sisi Allah, tak dapat ganjaran. Mana nak claim kat siapa? Nak pergi minta kat YB, dia pun tak boleh bagi pahala. Nak minta dekat imam, tak boleh bagi pahala. Minta kat ustaz, tak boleh bagi pahala. Tidak dapat ganjaran kebaikan daripada Allah, dan tidak pula daripada orang yang memujinya. Minta orang yang puji kita selama ni. Oh ni anda ni orang ni kan, anda ni anda. Dia duk puji anda. Kan? Nak minta apa kat dia? Dia pun pakai Honda je. Tidak pula daripada orang yang memuji, kerana Allah sahaja yang berhak memberi balasan, seperti firman Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, ana aghnash syuraka'i anisyirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Akulah yang disyirikkan oleh sebagian orang, yang maha kaya, tidak berhajat kepada yang lain, yang sangat menolak perbuatan syirik. Siapa yang mengerjakan suatu amalan dicampur dengan perbuatan syirik kepadaku, aku akan tinggalkannya amalannya yang ada unsur syirik kepadaku. Tak payah kongsi-kongsi lah amal kita ni. Memang kita buat niat kita kerana Allah. Bersihkan niat kita ya. Niat kerana Allah. Riak boleh menyebabkan kehinaan. Habiskan situ. Riak menyebabkan kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nas bi'amalihi sam'allahu bi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Sesiapa yang memperdengarkan amalan kepada orang lain disebut sum'ah. Kita suka dengar kan. Saya malam tadi dia orang tak nak dengar pun, tapi kita suka memperdengarkan amalan kita kepada orang lain. Saya pukul 3 pagi jadi tak sedar tak 3 pagi tadi. Tak sedar. Hujan nobel. Saya bangun tahajud malam tadi. Dia suka nak memperdengarkan. Sesiapa memperdengarkan amalannya kepada orang lain disebut sum'ah, supaya orang lain tahu dia beramal. Tak tahu pula akak. Perempuan kan. Tak tahu pula akak hujan malam tadi. Akak bangun malam tadi pukul 3, akak tahajud. Dia suka dengar kan. Dia tengok, kita pun tak tahu nak cakap lah, tapi kadang salam solat subuh tu mungkin dia antara dakwah dia kan, untuk nak suruh orang subuh. Sesiapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, disebut sum'ah.
Supaya apa ni? Maknanya kena niat juga. Kita support amalan kita tu supaya orang tahu yang kita beramal pagi tadi, supaya orang puji kita. Tapi kalau kita niat kita tu untuk nak ajak orang kan. Jadi akhirnya apa? Betulkan niat. Akhirnya niat juga. Maka Allah akan memperdengarkan keaiban pada telinga-telinga hamba-Nya, merendah dan menghinanya. Nanti Allah akan aibkan kita di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Malu kita. Mana kita dihina nanti di hadapan Allah. Yang kelima, orang yang riak tidak akan mendapat ganjaran amalannya di akhirat. Daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hazil ummata bis sana'i war rif'ati wad dini wad nasri wat tamkini fil ard. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati nasibun." Sampaikan berita kepada umat ini dengan keluhuran, kedudukan yang tinggi, keunggulan agama, pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Sesiapa antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Siapa melakukan satu amal akhirat, amal tu amal akhirat, sedekah, sembahyang, puasa tu amal akhirat, tapi untuk dunia, untuk kehidupan dunia, nak mewah-mewah, maka dia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebab dunia dia dah dapat. 6 jenis riak kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Cuma minggu depan mengundi. Nombor 6. Oh dia okey. Nombor 6. Riak boleh menyebabkan kekalahan umat Islam. Daripada Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hazil ummata bid'aifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini melalui orang yang lemah, iaitu dengan doa mereka, solat dan keikhlasan mereka. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini melalui orang yang lemah, iaitu doa. Orang yang kena zalim ni doa dia makbul, masya-Allah. Jadi bab doa ni kan, bab doa ni tugas kita doa. Tugas kita doa. Dan Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kan. Allah doa, minta, dan saya Allah akan perkenankan. Tapi doa kita ni kena ingat balik, sebab kita doa ni satu ibadat. Doa ni senjata kepada orang mukmin. Doa ni tuan-tuan pun dah tahu, tapi saya ulang balik untuk mengingatkan diri saya sendiri. Doa ni Nabi kata diperkenankan dengan 3 cara. Pertama, apa yang kita minta dapat. Kat dunia ni dapat. Ada orang tak dapat, tapi ada orang dapat. Setengah orang kahwin tak ada anak, dia minta tak dapat. Dia pergi umrah, dia minta depan Kaabah, kan? Tak dapat. Dia kata, malas lah doa, berbuih mulut saya doa, tak dapat. Tak kahwin, doa tak dapat. Kan? Nak kahwin tak dapat. Lalu dia kata malas. Nabi kata doa ni diperkenankan apa yang kita minta, tapi tak, kadang-kadang tak diperkenankan apa yang kita minta tu, tapi diperkenankan juga dengan cara lain. Allah tolak bala yang kena kat kita tu, yang kita hari ni selamat, mungkin sebab daripada doa kita. Macam kita semalam kisah lori yang kat highway kan, depan kita hilang holun kat nilai tu kan, tiba-tiba melentang. Kita selama ni kita lalu highway, hari-hari kita lalu highway selamat, mungkin sebab doa kita yang kita minta lain, tapi Allah beri keselamatan. Kalau tidak, entah-entah kita termasuk dalam yang kena langgar tu, contoh kan, selamat. Itu kita tak terasa kita mungkin sebab doa kita. Kita doa lah. Yang kita hari-hari keluar lembau selamat tu, mungkin sebab doa yang kita minta. Ya Allah, murahkan rezekiku, ya Allah, curahkanlah rezeki, murahkan rezeki. Macam Nelofa doa, minta murah rezeki sebagaimana peminat Nelofa, sebagaimana tak pohon. Sebab dia punya doa tu, apa dia kata?
murahkan rezekiku, mengalirkan rezekiku tu sebagaimana mengalirnya air Zam-Zam. Tapi kita tak adalah macam air Zam-Zam. Rezeki kita macam air longkang yang tersumbat. Kadang-kadang ada masa ada kan. Tapi doa minta supaya murah rezeki. Yang murah kita lantun yang murah. Jadi tak apa, minta dia. Mungkin sebab yang doa kita yang tak termakbul tu, tak, cara tu yang cara kedua, kita selamat hari-hari selamat. Lorong kita tu, taman tu panjang, cabut hantar, rumah kita tak cabut. Mungkin sebab daripada doa kita. Dan yang ketiga, Nabi kata doa kita tu disimpan, diberi kebaikan, syurga. Jadi sampai ada manusia dia terkejut, banyak ni pahala aku, apa aku buat ni? Inilah doa-doa yang kita minta, tak pernah pun diperkenankan atas dunia, tapi diberi mata ganjaran. Masa tu barulah kita akan rasa, banyaknya kalau aku tahu. Biarlah segala doa-doa yang kita minta dulu tidak diperkenankan. Tapi ada dalam hadis Nabi kata kan, doa kita ni, kalau kita nak doa kita makbul, kita doa untuk orang lain. Macam kita doa untuk orang lain, tapi Allah beri dekat kita. Tapi kita jarang nak, ya Allah, kurniakanlah kepada jiran sebelah rumah saya ni kekayaan yang melimpah ruah. Kita kan minta kita je kan, ya Allah, kurniakan kejayaan kepada anak-anak jiran aku ni, kepada anak Tuan Haji ni, Tuan Haji ni kan. Anak sendiri tak minta, kita minta. Biasa kita minta anak sendiri je tak? Tapi kita minta tu tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan dia, apa yang kita minta tu Allah kan bagi kat kita. Dia bagi kat kita juga. Kita balik. Tak apalah, 2 sekali ke tak kisahlah. Tapi nak ceritakan bahawa kita, yang terbaik ialah kita mendoakan kepada orang lain tanpa pengetahuan dia. Doa kita kan, lepas tu solat ikhlas. Kalau kita ikhlas tu Allah tolong. Solat pun sama juga. Sebab tu hayya 'alal solah, mari semayang. Bila dah semayang barulah hayya 'alal falah. Semayang tu lah baru mencapai kejayaan, barulah Allah tolong. Wallahu a'lam. Minggu depan ni mengundi. Kuliah nak terus ke? Tangguh kan? Tangguh. Ayo. Saya pun nak balik, saya mengundi sana. Dah jauh Kita tutup dengan selawat tahrijah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.